Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana qulubana talabil ilm warzuqna al-ikhlas fihi wa nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah pada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqman bin Makhtar, penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi Puan Rusniati Mansur dan barisan AJK Gemenur Iman, seterusnya para jemaah yang sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jutaan terima kasih pada semua yang masih setia mengimarahkan Taman Syurga Gemenur Iman pada pagi ini. Insya-Allah pagi ini kita akan menyusuri perjalanan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para ummul mukminin yang bersambung pada hadis ke-20. Hafsah pertikai apa yang Nabi kata. Saya mempersilakan Ustaz untuk memulakan kuliah duha kita pagi ini dengan umul kitab dan seterusnya memulakan pengajian. Tafadhal mashkura Ustaz. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat, jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Amin amin ya rabbal alamin. Maaf. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah terus berikan kepada kita. Dan saya doakan sihat walafiat semua, ibu-ibu, puan-puan di mana saja berada. Saya ucap terima kasih kepada pimpinan Agama Nur Iman, Puan Rusniati, AJK dan seluruh ahli jemaah, ahli pengajian, kerana kita sebenarnya masing-masing menumpang berkat sesama kita. Kalau tak ada majlis kata jemputan kuliah duha pagi ni, mungkin saya duduk bawa kereta, duduk dengar lagu, duduk apa kan. Jadi adanya kuliah masa ni, saya menumpang masa sama-sama kita mengambil keberkatan ilmu dan mudah-mudahan membawa kepada kita boleh beramal dengannya. Sebagaimana tajuk yang dinyatakan lebih awal oleh Puan Pengerusi, hari ini kita masuk muka surat 68, menggunakan buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, babak ke-20. Sayyidatina Hafsah pertikai apa yang Nabi kata. Hadisnya agak pendek dan kita cuba urai dan lumat sebaik mungkin pengajaran yang kita boleh saring sebanyak yang mungkin, insyaAllah. Dan sekadar nak maklum, mungkin bagi tahu keadaannya, saya bergerak tadi dah sampai dah di perkarangan pusat konvensyen Majlis Bandar Shah Alam. Kat sini saya berkampung dalam 10 hari ni. Hari ni juga di sini, cuma esok tak ada. Satu Ahad insya-Allah saya ada. Doakan Allah mudahkan urusan, lancarkan segala orang kata perancangan. Baik, kita teruskan pengajian kita insya-Allah. Muka surat 68 ya. Jabir bin Abdullah yaqul akhbaratni Ummu Mubashshir annaha sami'at Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul 'inda Hafsah. Kita berhenti setakat itu dulu. Kita pergi kepada siapa watak-watak tokoh-tokoh yang kita kena berhutang, rasa terhutang budi dengan mereka. Mereka lah yang menyampaikan ilmu Islam ini. Jabir bin Abdullah itu yang pertama. Jabir bin Abdullah berkata, Ummu Mubashshir pernah ceritakan kepadaku. Dari dua watak dah ni. Jabir bin Abdullah dia kata pernah Ummu Mubashshir
ceritakan kepadaku bahawa bahawa dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata inda Hafsah, di sisi ataupun ketika bersama Sayyidatina Hafsah. Maka kali ini berlaku di rumah Sayyidatina Hafsah. Baik. Apa kata Nabi ketika itu kepada Sayyidatina Hafsah? La yadkhulun nar insyaallah min ashabis syajara ahadun alladhi bay'u tahtaha. Nabi kata kepada Sayyidatina Hafsah, takkan ada seorang pun dalam kalangan ahli syajarah, ashabus syajarah. Ini merujuk kepada iaitu Nabi sebut ashabus syajarah yang berbai'ah di bawahnya. Tidak ada seorang pun dalam kalangan ahli ataupun orang yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah yang berbai'ah di bawah pokok, seorang pun yang akan masuk syurga, yang akan masuk neraka insya-Allah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidatina Hafsah qalat, berkata, bala ya Rasulullah. Ada Rasulullah. Fantaharaha. Nabi pun marah kat dia. Kita berhenti kat situ dulu tuan-tuan. Baik. Jabir bin Abdullah, saya duk teringat pada satu beberapa hadis yang saya sedang susun dan masukkan dalam buku Asam Garam 4, iaitu asam garam rumah tangga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara sahabat Nabi yang menjadi watak dalam buku itu, skrip setakat ini, ialah Jabir bin Abdullah. Ada beberapa kisah sangat menarik bagi saya berkaitan dengan beliau ini, berkaitan dengan perkahwinan. Jabir bin Abdullah antara disebut sebagai syiar sahabah boleh jadi, iaitu antara sahabat junior. Beza umur dia dengan Nabi jauh. Dia anak muda ketika itu, belasan ataupun mungkin awal 20-an tahun. Dia ada ayah dia, Abdullah bin Amru bin Haram. Tu ayah juga sahabat Nabi. Dia pernah ikut, ayah dia bawa dia berbai'ah Aqabah di Mekah sebelum Nabi hijrah. Masa itu dia masih lagi kecil, tuan-tuan. Dan dia kemudian nanti menjadi dalam kalangan ulama sebut al-mukthirun, iaitu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Dia top 10 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Jabir bin Abdullah. Kisah menariknya tentang beliau ini iaitu berkaitan perkahwinan. Kita cerita asam garam rumah tangga ni biasa berkaitan perkahwinan. Ada kisah perkahwinan beliau, Jabir bin Abdullah. Sebelum pada itu, kita kena orang kata tarik ke belakang lagi untuk mengetahui latar hidup dia. Jabir bin Abdullah masa di Madinah pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk atau tinggal bersama ayah dia. Yang kemusykilan atau persoalan yang saya cari tak jumpa lagi, bukan ekstensif, cari begitu tak cari, sekadar yang bacaan tak jumpa. Adakah mak dia ataupun ayah, isteri kepada ayah dia tu, mak dia lah, hidup atau tak lagi. Tapi riwayat yang secara luaran menyebut seolah tidak ada mak. Jabir, dia hidup dengan ayah dia, duduk ayah dia, bersama 9 orang lagi adik-beradik, semua perempuan. Dia 10 orang. Dia seorang je lelaki, 9 lagi perempuan semua. Lepas tu ayah dia. Baik. Jabir bin Abdullah, masa perang Badar dia nak pergi. Nak ikut Nabi. Nabi isytihar siapa nak pergi bersedia gini, dia nak pergi. Ayah dia tak bagi. Kemudian tahun berikutnya perang Uhud. Berlaku perang Uhud. Dan perang Uhud tu berlakunya dekat di Madinah. Tidak sebahagian Badar, kena keluar jauh. Badar jauh tuan-tuan. 300-400 kilometer. Saya pergi sana pun jenuh tuan-tuan. Dah dalam 200 lebih kilometer. Ini Uhud dekat sahaja. Jadi Jabir nak pergi. Tahu-tahu ayah dia pun nak pergi, tuan-tuan. Ayah dia pun nak pergi. Jadi macam mana ni? Ayah nak pergi, anak lelaki nak pergi. Kat rumah siapa nak jaga? 9 orang adik. Jadi ayah ni nak pergi, ayah dia pun nak pergi. Lagi-lagi 2 beranak ni pun kita settle macam mana ayah? Bahasa kita lah nak drama kan. Kita buat undian. Allah ala undian tu bagaimana ketika itu. Kalau bayang zaman kita mungkin ojus ke bagaimana. Buat undian dan keluar yang menang ni ayah dia. Abdullah bin Amru bin Haram. Dari kabilah Bani Haram. Ayah dia menang. Jadi Jabir lah kena duduk kat rumah. Jaga keluarga. Begitu. Dan ayah dia sebelum pada nak menyertai Uhud itu, dia satu hari dia kumpul anak dia,
Jabir dan adik-adik dia yang lain, dia kata ayah duk rasa-rasa ayah pergi tak balik, begitulah. Bahkan dia boleh sebut ayah akan jadi orang pertama akan mati nanti. Dia sebut tuan-tuan, ni adalah Bukhari, kita mudahkan bahasa. Dan sungguh itu yang berlaku. Dia antara terawal meninggal syahid dalam perang Uhud. Dan ini antara bukti ataupun antara contoh karamah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tahu saat dia dah mati, bahkan boleh sebut bila dia akan mati. Betul tuan-tuan. Dan mati dahsyat. Jenazah dia muslah orang kata diperlakukan dengan dahsyat oleh tentera musuh. Muka dia kena toreh, hidung dia kena potong, telinga dia kena potong dan dikelar badan dia, lalu dibawa nanti apabila berakhirnya perang nanti, dia antara jenazah yang ditutup seluruh badan. Orang lain ditutup seluruh badan sebab keadaan yang menyayat hati. Jabir nak buka, nak selak tu orang tak bagi, tak payah tengoklah. Tak bagi. Itu keadaan ayah dia. Baik, meninggallah ayah dia. Sebelum tadi, dia sebut ke anak dia. Kita kembali tadi. Sebelum nak perang, kata ayah akan mati, ayah kata ayah tak balik dah ni. Dan dia pesan, so ayah anak dia, Jabir, awak tolong, ada ayah ada hutang, awak tolong selesaikan, awak jaga adik-adik ni. Begitu wasiat-wasiatnya. Dan sungguh itu yang terjadi. Lalu Jabir lah yang tanggung keluarga. Baik, tak sampai lagi cerita nak sebut pasal perkahwinan tu. Dalam kemudian nanti, dalam satu peperangan, Jabir ikut Nabi SAW. Nak sampai ke Madinah, dalam perjalanan pulang sampai ke Madinah, ni kisah ni juga sahih dari Bukhari dan Muslim. Lalu dia minta izin dengan Nabi Rasulullah, saya nak balik dulu, nak pergi dulu, nak sampai Madinah tapi nak pecut dulu. Lalu Nabi kata, apa cerita? Ma yu'jiluka, apa hal nak cepat-cepat ni? Dia kata, saya baru kahwin. Dia tak bagi tahu Nabi, saya baru kahwin. Lalu Nabi tanya lagi, bikrun am thayyib? Nabi kata, isteri awak tu anak dara ke janda? Dia pun kata, janda Rasulullah, thayyib, janda Rasulullah. Lalu Nabi pun tanya, Nabi pun kata, Nabi respon, fahalla, Nabi kata, mengapa tak kahwin dengan anak dara? Tula'ibuha wa tula'ibuk, tudahiwaha wa tudahiwha wa tudahikuk. Kenapa tak kahwin dengan anak dara, orang muda? Bolehlah dia awak mengusik dia, dia mengusik awak bergurau dengan dia bergurau dengan awak. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini Imam Bukhari letak dalam bab nikah, kitab nikah dalam bab kelebihan ataupun sisi baik nikah dengan anak dara. Lalu apa jawab Jabir bin Abdullah? Dia kata, wahai Rasulullah, saya ada 9 orang adik-beradik perempuan. Saya tak nak tambah seorang lagi yang macam mereka. Begitulah bahasa. Saya tak nak tambah seorang lagi yang macam mereka, tak pasal bergaduh apa semua. Jadi saya bawakan mereka perempuan yang boleh taqumuna alaihin wa tuslihuhun. Itu ayat Jabir. Jadi saya bawa yang perempuan yang boleh urus mereka, boleh orang kata urus mereka dan hadapi mereka. Ini membayangkan, Allah alam, saya tak tahu orang lain, membayangkan bahawa Jabir dia bukan sekadar nikah dengan janda, tetapi yang lebih berusia berbanding dengan adik dia perempuan yang muda. Kalau kata sekadar janda tetapi umur nu lebih kurang dengan adik dia, tak jadi juga. Jadi itu yang ni, Jabir nikah dengan janda yang lebih berusia dengan dia, yang lebih matang. Lalu fabarakallahu li. Lalu Nabi SAW dengar itu, Nabi pun doakan keberkatan kepadaku dan izinkan aku pergilah Jabir. Hadis ini Bukhari Muslim. Ini saya sebut antara hadis yang saya nak buatkan dalam buku Asam Garam 4 tu. Asam Garam Rumah Tangga Sahabat Nabi SAW. Bagaimana ada sahabat yang sengaja memilih kahwin dengan orang yang lebih berusia dengan dia atas sebab yang ni, sebab yang pelbagai. Ini kata ragam kehidupan begitu tuan-tuan. Menarik kan? Cuma sebagaimana, bukanlah kita nak kata kita ni, tapi kita menggunakan fikiran kita untuk menganalisis. Sebagaimana ulama dahulu membawa hadis ini nak dari surutan, nak tunjuk kelebihan
Haji ini menjadi syarat, membawa syarat bahawa ada kelebihan nikah dengan nikah anak dara banding janda. Saya pula melihat hadis yang sama sebaliknya memberi sisi yang lain, iaitu sisi yang sebaliknya bahkan, iaitu kelebihan nikah anak janda lebih berusia berbanding anak dara yang orang kata yang lebih muda, sebagaimana sebab Jabir nikah itu, dan Nabi akui hal itu, bahkan Nabi doakan. Boleh jadi hadis yang sama membawa orang kata isyarat yang berlainan. Itu antara catatan yang saya akan muatkan dalam buku itu nantilah apabila membicarakan hadis ini. Itu satu. Jabir bin Abdullah. Allah kenal. Sonok dengar cerita. Dia orang muda. Dan nanti ada beberapa lagi riwayat kaitan dengan dia dalam buku itu. Saya antara watak-watak yang akan menonjol nantilah. Dia jemput Nabi, datang makan rumah dia, isteri dia hidangkan makanan kepada Nabi. Menarik kisah dia. Baik, itu Jabir bin Abdullah. Dia berkata, akhbaratni Ummu Mubashir. Ummu Mubashir pernah ceritakan kepadaku. Siapa Ummu Mubashir? Sebelum pada kita kaji seorang-seorang ni, saya duk ada anggapan mungkin boleh jadi Ummu Mubashir ini isteri kepada Jabir. Boleh jadi. Wallah alam setakat ni tidak begitu. Jabir nikah orang lain. Ummu Mubashir ini ialah isteri ataupun bekas isteri kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ialah anak angkat Nabi. Bukan sekadar anak angkat. Pada zaman Nabi dulu, dia dikenali sebagai Hibbun Nabi, buah hati Nabi SAW. Bahkan andai tidak berlaku pemansuhan hukum ataupun adat anak angkat jahiliah, akan kekallah nama Zaid ni Zaid bin Muhammad. Tapi Allah larang hal itu kan. Kembalikan ud'uhum li'abaihim. Panggil mereka berbinkan ayah kandung asal mereka. Lepas tu baru tukar Zaid bin Al-Harithah. Kalau tak sebelum pada tu, sejak daripada Nabi muda mula kahwin lagi dapat Zaid, lekat nama dah Zaid bin Muhammad. Nabi sayang sangat Zaid bin Harithah ini. Dan dia dah teman Nabi pergi Taif. Dia yang ini. Sebab itu saya sebut, nak tahu cara Nabi didik anak lelaki, tengok kaji hadis-hadis babak Nabi dengan Zaid bin Harithah. Sebab Nabi tumpahkan pendidikan seorang anak lelaki kepada beliau. Sebab anak kandung lelaki Nabi semua meninggal masih kecil kan. Tapi kita sebut lengkap tuan-tuan, lengkap. Pendidikan ataupun teladan Nabi SAW ni lengkap. Sebagaimana Nabi tidak ada anak kandung, tapi takdir Allah gantikan dengan anak angkat dan juga anak angkat seorang lagi, Sayyidina Ali. Maka kat situ akan terselah cara didikan seorang anak, cara didikan Nabi terhadap anak lelaki, tuan-tuan. Sama juga dari sudut yang lain, ibu. Ini dalam perbincangan Asam Garam 3. Nabi tidak ada ibu kandung. Yang bukan Nabi meninggal waktu Nabi masih kecil kan, Sayyidatina Aminah. Lalu tetap Allah takdirkan gantikan dengan insan-insan lain yang Nabi panggil mereka ibu. Ummu Aiman, Fatimah binti Asad, mak saudara Nabi, mak angkat Nabi, dipanggil mereka ibu. Kita kumpul hadis Nabi dengan ibu-ibu ni, kita akan nampak ini teladan akhlak Nabi menyantuni ibu. Jadi lengkap tuan. Saya rasa kita letak prinsip tu. Teladan Nabi bukan sekadar cakap tapi buat, walk the talk. Baik, Ummu Mubashir, kembali kepada kita punya ni. Ummu Mubashir ialah isteri kepada anak angkat Nabi Zaid bin Harithah. Dan kita tahu Zaid bin Harithah akhirnya syahid dalam perang Mu'tah. Baik, Ummu Mubashir juga menjadi antara kemudian yang tak banyak hadisnya, tapi hadis-hadis yang disampaikan itu agak kita sebut sebagai rare lah. Dia cerita antara hadis ini datang daripada dia. Dan ramai sahabat Nabi belajar dengan dia. Jabir bin Abdullah Walwa. Kat sini secara tak langsung memperlihatkan kepada kita bagaimana pengajian zaman Nabi itu dia merentasi gender, tidaklah kolot sebagaimana mungkin sangkaan kita perempuan zaman Nabi tertutup, tak bergaul, tak semudah, tidak sebegitu kolot tak. Tengok kat sini. Bagaimana Ummu Bashir boleh menyampaikan ilmu disebut oleh sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Antara hadis lain, Ummu Bashir yang eksklusif
berkaitan dengan dia sahaja, iaitu hadis Muslim, hadis sahih juga, yang Nabi sebut tidak ada seorang Muslim yang menanam satu tumbuhan ataupun yaghrisu gharsan atau yazra'u zar'an, kata Nabi. Tidak ada min Muslim, tidak ada seorang Muslim pun yang menanam satu pokok ataupun menumbuhkan satu tanaman, kemudian tumbuhan itu dimakan oleh manusia ataupun binatang atau apa sahaja serangga, dia akan dapat pahala sedekah. Nah, hadis ni hadis yang motivasi besar. Kita tak boleh nak marah orang kata orang makan curi tu, taklah, bukan isu lain lah. Tapi tumbuhan kita tu ada binatang makan, ada burung tu, kita melihat sudut positif tu dapat pahala dikira sedekah. Hadis ini Nabi tuturkan kepada beliau. Nabi satu hari Nabi ziarah dia. Ziarah dia di kebun dia, nakhl laha, di kebun kurma dia. Nabi tengok, Nabi kagum dengan tumbuhan yang ada kat situ. Nabi tanya, siapa tanam ni? Muslim atau kafir? Yang tanam asal-asal mula-mula tanam pokok ni siapa? Muslim ke kafir? Dia berkata Muslim. Tak beritahu siapa orang yang asal tanam tu. Kemudian Nabi sebut hadis tadi. Tidak ada seorang Muslim yang menanam satu pokok ataupun menumbuhkan satu tanaman, kemudian makanan tumbuhan itu dimakan oleh manusia atau haiwan atau apa saja, serangga, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Itu umum bashir. Baik. Dia berkata, dia pernah dengar Nabi SAW berkata kepada Hafsah. Macam mana dia dengar? Wallahu a'lam. Barangkali dia pun ada sekali masa tu, ataupun barangkali Sayyidatina Hafsah ceritakan kepada beliau sendiri. Itu tidak diperincikan bagaimana asal dia. Iaitu Nabi SAW berkata kepada Hafsah, dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang berbai'ah Hudaibiyah di bawah pokok yang akan masuk neraka, insya-Allah. Baik. Insya-Allah di sini ulama hurai dia bukan laisa lisyak bal litabarruk. Ini penting tuan untuk ingatan kita bersama. Sebutan insya-Allah maksudnya jika diizinkan Allah, itu maksud bahasa. Dari segi penggunaan, kalau kita tengok dia tidak, kadang-kadang ada salah guna tu. Dia bukan untuk benda yang tidak pasti, sebaliknya untuk satu keazaman, tapi kita gantungkan juga pada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yaqul insyaallah. Janganlah kamu sebut aku akan buat esok ni. Melainkan kena sebut juga insyaallah. Kita ada satu azam nak buat tu. Memang aku kita tak terfikir, memang aku nak buat, bagi 100% komitmen, pasti buatnya. Tapi sekalipun begitu, kena sebut insya-Allah, kena kait. Kita siapa kita tak tahu. Insya-Allah ungkapan yang disebut sebagai kemuncak, sebenarnya semuncak keazaman. Kita memang nak buat, tapi sebagai orang beriman kita tunduk. Aku nak buat macam mana pun, yakin rasa boleh buat pun, tetap takdir Allah tak akan dapat melangkaui takdir Allah. Kalau Allah tak izin, tak izin lah. Tak boleh nak buat apa lah. Sebab itu dikait ujung insya-Allah. Dia bukan benda yang tak pasti. Bukan benda yang tak pasti. Datang tak ni esok? InsyaAllah. Kadang insyaAllah kita Melayu ni, kita boleh faham dah. Ni 50-50 dah tu. Itu salah. Kita kena ingat benda tu. Salah. Kita kena ubah. Kita yang belajar ni, masing-masing kita kena ni, dan usaha ini sehingga kan orang tahu. Apabila seorang tu sebut insyaAllah, orang ni beri komitmen 100%. Macam mana nak datang tu? InsyaAllah saya datang. InsyaAllah itu melegakan. Ni kawan ni dah bagi 100%. Mesti datang ni. Kalau tak ada apa-apa melintang. Itu sebenarnya insya-Allah. Bukannya insya-Allah faham. Insya-Allah yang ni tak pasti. Ni berlalunya masa perubahan itu berlaku dan kita kena kembalikanlah. Sebagaimana orang Arab pun macam tu jugalah pada hari ni. Dia sebut insya-Allah tu tak nak percayalah. Bahkan disebut kalau orang Arab ni kata kalau dia bersumpah, itulah menipu. Wallah, ya dah menipu lah tu kawan tu. Wallah itu menunjukkan satu sumpah, itu menunjukkan kesungguhan. Tapi budaya tu dia jadi ni. Itu kita baiki. Kembali kepada hadis kita ini, Nabi sebut insya-Allah itu bukannya Nabi harapkan, Nabi kata boleh jadi serah pada Allah. Tak, ini pasti. Tapi tadi
tetap bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata begitu. Jadi kita faham tuan. Nabi SAW sebut hal ini adalah keadaan pasti dah. Ini memang benda betul. Tidak ada seorang pun dalam kalangan ashabus syajarah yang berbai'ah di bawahnya yang akan masuk neraka, insyaAllah. Itu feel kena rasa begitu, bukan lebih kurang atau 50-50. Itu kata Nabi. Dengan kita memahami ini baru kita boleh faham nanti reaksi Nabi SAW. Saya tidak Hafsah, apabila Nabi sebut macam tu, dia pula kata, bala ya Rasulullah. Ada Rasulullah. Nabi punyalah bagi, orang kata benda confirm, dia boleh kata, ada, boleh orang kata bantah, boleh kata sebaliknya. Fantaharaha, Nabi pun marah kat dia. Barulah kita faham kenapa Nabi marah kat dia. Boleh faham maksud ni? Bukan intaharaha, kata Arab intaharaha, dia ialah perbuatan marah tu. Marah bahasa Arab kataan yang biasa ghadiba, kan? Marah yang ghadiba ini dia perasaan itu sama ada luah ataupun tak luah. Banyak dalam hadis lain kita tengok faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun marah. Ketika itu banyak keadaan apabila sahabat Nabi, isteri Nabi sebut Nabi marah, tak ada tindakan ataupun perbuatan marah Nabi itu, tapi tahu Nabi marah. Perasaan Nabi itu Nabi marah. Muka merah, Nabi tinggal tak cakap apa. Itu Nabi marah. Yang ni intaharaha, marah bahasa kitanya, tapi dia bersifat perbuatan, iaitu Nabi, kalau terjemah kod putih dipanggil yell at, shout at. Nabi tempelak dia, Nabi ish, bahasa saya bayar macam itulah. Apabila saya tidak Hafsah kata, ada Rasulullah, Nabi ish, begitu. Mana ada suara. Intaharaha ni marah dengan suara. Apa bentuk perkataan yang Nabi sebut ketika itu tidak direkodkan dalam riwayat. Tapi kita faham. Intaharaha, marah dengan suara. Intaharaha. Tapi kita husnuzan taklah marah suara ini dengan Nabi menengking. Marah tinggi suara tak. Tapi itu sekadar yang selayak bagi Nabi, yang kita sangka baik dengan Nabi SAW. Dan lebih penting ialah kita kena faham kenapa Nabi sampai marah begitu. Pertama kita tahu tadi, kita memahami ungkapan Nabi tadi begitu, benda pasti. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini memang masuk dalam bab fadilat ahli syajarah yang Hudaibiyah. Tiba kita nak pertikai. Itu yang ni. Dan ini prinsip yang besar tuan-tuan rahmat Allah. Kita jangan bermudah-mudah ibarat kata menerakakan orang, memandang rendah orang. Ini sikap yang Nabi SAW akan konsisten, bukan lawan, konsisten akan bantras, tuan. Banyak keadaan. Sebagai Usama bin Zaid, dia kata pertikai. Kita jangan mudah-mudah pertikaikan orang, itu benda dia. Pertikaikan ataupun melihat sisi buruk, lebih nampak sisi buruk orang banding sisi baik dia. Yang ni kita kena latih, kita sendiri, anak-anak kita, pasangan kita. Banyak-banyak benda kita lebih nak nampak buruk tentang orang itu. Yang ni kita kena cut off awal-awal lagi. Anak-anak balik sekolah, dia lebih cenderung nak cerita hal buruk kawan-kawan dia. Ini situasi saya hadapi. Kita kena sedar, kita layan cakap, tapi ada benda yang kita kena cut. Habis, ada kawan, kita jangan cerita buruk hal orang. Kita kena ni. Itu. Sebab itu dari sini kita boleh dapat pengajaran. Nabi marah ya. Dan lebih penting, atas sebab apa yang Nabi marah. Itu kita pelajari. Maka kita marah sebagaimana Nabi marah. Baik. Setelah Hafsah, adakah beliau saja-saja je nak lawan Nabi? Ada orang ni saja je orang cakap dia nak lawan. Tak. Adakah begitu? Tidak, tuan-tuan. Sebaliknya menunjukkan kebijaksanaan setelah Hafsah. Kenapa dia boleh berani dia bantah Nabi itu? Sebab dia ada ilmu dia. Dia kata, faqalat Hafsah. Apabila Nabi kata, Nabi marah kat dia, dia balas balik, dia kata, faqalat Hafsah, wa in minkum illa wariduha. Hafsah kata, ada sebab ada Al-Quran. Allah kata, wa in minkum illa wariduha. Tak ada seorang pun daripada kamu pasti akan ke situ.
Wariduha, akan pergi ke situ. Ha kat situ merujuk kepada neraka. Dan Allah SWT dah sebut dah, ni surah Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha, jadi sama. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun manusia dalam kalangan kamu illa wariduha, mesti akan pergi ke situ semua. Kana ala dhalika hatman maqdiya. Ini ketetapan Allah yang sudah diputuskan. Setelah Hafsah dia teringat ayat ni, Allah sebut semua orang, semua manusia akan masuk neraka, akan ke neraka. Tiba Nabi kata Nabi kata tak ada seorang pun ahli syajarah yang masuk neraka. Ni kontra ni, Allah kata ada. Allah kata setiap orang kena. Nabi kata tak ada. Sebab itu Sayyidah Hafsah berani ataupun dia confident sebut itu. Dan nampak dia tak salah. Dia tak, orang kata bukannya suka-suka dia. Ini baliknya saya melihat ini menyerlahkan dia seorang yang cerdik, satu. Dan yang kedua, begitu bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi itu terbuka. Isteri boleh memberi pandangan. Dia kata, cuma boleh jadi pandangan itu pada asalnya menurut fikiran dia itu betul. Tapi apabila dikeluarkan itu rupanya, ada sisi lain yang dia terlepas pandang. Baik. Itu kata Hafsah. Wa in minkum illa wariduha. Allah akan sebut, tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan akan semua ke neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun jawab lepas pada itu, qad qala Allah azza wa jalla, Allah kan juga sebut, thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Maksud dia, kemudian kami menyelamatkan orang yang bertakwa dan kami biarkan orang zalim kekal di situ dalam keadaan menagih, dalam keadaan merayu merintih, dan jithiyah dalam keadaan berlutut. Surah Maryam ayat ke-72. Jadi dua ayat ini dia perlu dipahami, digabungkan bersama. Ayat lengkap dia Allah sebut tadi, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun dalam kalangan kamu manusia semua melainkan semua akan ke situ, yakni neraka. Demikian ketetapan Allah yang telah diputuskan, dimuktamadkan. Thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa dan kami biarkan orang zalim di situ dalam keadaan berlutut. Baik, surah Maryam. Tetap ayat ini menjadi antara ayat yang berlaku khilaf dalam kalangan para sahabat dan juga ulama kemudian sampai ke hari ini. Apa maksud warid kat situ? Maksudnya, saya terjemah tadi, kalau saya terjemah kemudian, tidak ada seorang pun dari kalangan kamu melainkan akan ke situ, ke neraka. Ke neraka tu maksud dia apa? Ini perbincangan saya nak huraikan nanti. Maksud dia apa? Masuk ke? Akan ke neraka tu maksudnya masuk ke dalam neraka? Ataupun ke neraka maksudnya lalu, perbincangannya dukhul, masuk, ataupun murur, lalu sahaja, ataupun bagaimana? Ada 3-4 pandangan atau tafsiran ulama. Dan sehingga pada hari ini, mari je ulama mufassirin yang terbaru akan khilaf juga hal itu, akan pilih saya contoh yang ni, saya contoh yang ni. Baik tuan-tuan rahmat Allah, apa yang kita faham? Kalau kita maksudnya apa? Adakah kita akan masuk ke neraka? Orang beriman tak belum semua akan masuk, ataupun lalu yang sebagaimana mungkin kita nampak itu lalu atas titik sirat, ataupun sekadar tengok sahaja, ra'i, ada pandangan itu tengok akan ke situ, maksudnya tak pergi rapat tapi pergi tengok, tu neraka. Itu juga ada pandangan tafsiran yang lain, tapi tak dapat nak diputuskan. Ini jadi khilaf yang kita sebut mu'tabar, yang masing-masing kuat boleh memilih salah satu daripada itu dan menghormati pandangan yang selainnya. Itu tuan-tuan Allah. Habis cerita dia. Hadis yang kedua, kita bacalah hadis yang kedua sebagai melengkapi hadis pertama kita ni. Kisahnya sama.
muka surat 69, daripada Jabir, daripada Ummu Mubashir, daripada Hafsah bahawa beliau berkata, Nabi bersabda, sungguh saya benar-benar berharap tidak ada seorang pun dalam kalangan orang yang sertai Badar dan Hudaibiyah yang masuk neraka insya-Allah. Ada maklumat tambahan yang tidak ada dalam riwayat pertama itu, iaitu Nabi sebut yang Nabi kata tak ada masuk neraka ni dua golongan, ahli Badar dan Hudaibiyah. Sebab itu saya ada peluang saya akan ingatkan ataupun sentuh bahawa sahabat Nabi yang dijamin syurga ini bukan 10 orang sahaja kan. Kadang dalam satu ketika kita juga dulu kita ingat begitu. Ramai-ramai sahabat Nabi ni yang Allah jamin masuk syurga atas muka bumi ni 10 orang sahaja. Rupanya tidak begitu. Dan yang Allah jamin masuk syurga boleh kata semua sahabat Nabi. Kalau lebih nak spesifik bukan 10 orang saja. Ada yang lain bahkan yang ni. Antara ahli Badar 313 atau 315 ahli Badar. Nama-nama semua Allah jamin syurga. Ahli Hudaibiyah 1500 atau 1400 ahli Hudaibiyah semua jamin syurga. Siapa lagi? Tolak selain daripada 9 orang itu kan. Apabila bin Rabah Allah jamin masuk syurga. Sayyidah Khadijah tak termasuk dalam 10 yang dijamin syurga tu, juga Allah jamin syurga daripada hadis-hadis yang lain kan. Siapa lagi? Ramai tuan. Jadi tidak terhad kepada 10. Cuma yang kita kata 10 orang jamin syurga tu, dalam satu hadis Nabi sebut Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah. Untuk satu adalah hadis itu sahaja. Dia tidak memaksudkan hadnya mereka sahaja. Begitu. Ya. Itu sebagai dalilnya. Manakala sini ada tambahan iaitu ahli Badar juga yang Nabi sebutkan di sini. Kemudian lepas Nabi sebut begitu, setelah Hafsah pun berkata, Rasulullah, Allah kan sebut wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ayat ni kita bincang tadi. Lantas Nabi pun bersabda, awak tak baca ke ayat lepas pada tu? Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Hadis ni riwayat Ibnu Majah. Baik, tuan-tuan, itu cerita dia tentang asam garam rumah tangga Nabi yang kita pelajari pada hari ini. Dan saya buka nanti kepada orang kata apa, input-input ibu-ibu, puan-puan, apa pengajaran, apa sisi pandang ataupun boleh dapat dan lagi boleh kongsikan. Saya mungkin boleh tambah ataupun panjang-panjangkan kepada orang lain dalam kuliah saya yang lain. Sebenarnya saya sebut sebelum pada ini, saya lebih nak memberi kefahaman kepada hadis itu sendiri. Adapun pengajaran itu saya kata saya menanti perkongsian daripada ibu-ibu sekalian. Cuma sebelum saya serahkan ni, izinkan saya untuk tambah satu lagi perkongsian. Dan apabila kita baca hadis, dua isu tadi tak selesai lagi. Sebelum itu, iaitu kita kata tips rumah tangga lah, tips romantik lah secara tidak langsung. Ada satu kisah, yang kisah ni saya muatkan dalam buku Al-Quran yang belum kita baca. Dan mungkin saya akan ulang kisah ini, akan masukkan juga nanti dalam buku Asam Garam 4. Ia berkaitan dengan sahabat Nabi Abdullah bin Rawahah. Satu hari Abdullah bin Rawahah duduk dengan isteri dia. Dia berbaring, kepala dia duduk atas riba isteri dia. Ini ada beberapa hadis kita tengok suami dibuat macam tu zaman Nabi. Baring tak kepala atas peha isteri. Nabi juga pernah buat begitu kan. Ini sesi momen yang orang kata romantik, yang sweet lah kan. Dalam keadaan begitu, tiba-tiba Abdullah bin Rawahah menangis dia. Terkejutlah isteri dia apa menangis. Dan betapa keadaan menangis tu kita boleh bayang, orang kata sedihnya. Isteri dia pun menangis juga. Kalau dia menangis, isteri dia pun tengok menangis dia. Tak ada nak tanya sebab apa menangis, dia pun menangis juga. Lalu Abdullah bin Rawahah, dia pula berhenti menangis, dia tanya isteri dia, awak menangis sebab apa? Isteri dia jawab, saya menangis sebab tengok abang menangis. Yang ni saya dah fikir, ya Allah, apabila kita bayang-bayang, ingat-ingat pengalaman kita menangis sebab tengok orang menangis ni, jarang kan.
Dia berlaku apabila keadaan orang yang menangis yang kita tengok tu, kita rasa tersentuh kan. Antara je saya pernah tengok apabila uh, solat tarawih, imam baca, dia baca tu sedap, dia baca dan dia menangis. Kita dekat belakang masa kita kecil-kecil pun tak faham pun bahasa Arab, dia menangis, kita pun sebab juga, tak pasal-pasal, tak tahu pun sebab apa. Imam tu menangis, faham lah ayat dia, kita menangis sebab dia menangis. Nak katanya keadaan itu boleh berlaku apabila keadaan orang menangis tu dahsyat. Sama lah juga hari ni yang sedang berlaku, kita jangan lupa untuk mengikuti perkembangan saudara kita di sana kan. Kita tengok orang yang menangis tak ada pun gambar tapi duduk menangis, budak menangis, ayah adik-adik dia dah tak ada, kita mari sebab tu keadaan. Jadi begitu Abdullah bin Rawahah, isteri dia menangis, tengok dia menangis, dahsyat lah maknanya. Kenapa kata Abdullah bin Rawahah? Saya menangis tadi sebab saya duk ingat, tuan-tuan tak boleh fikir dalam keadaan kita romantik, kalau cara tadi lah duduk atas riba isteri tu, keadaannya romantik lah, duk ingat benda yang sweet-sweet saja. Tapi Abdullah bin Rawahah entah macam mana dia boleh ingat benda lain. Saya duk ingat ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada seorang pun dalam kalangan kamu pasti akan ke situ. Itu demikian ketetapan Allah SWT yang telah dimuktamadkan. Kata Abdullah, kita semua akan masuk. Allah sebut kita semua pasti akan masuk, tapi Allah tak sebut kita akan keluar ataupun tidak. Oh, gitu. Jadi memikirkan ayat itu, kita semua akan masuk, semua akan masuk neraka. Tapi keluar tu tak semua. Tak tahu ni kita keluar ke tidak. Itu yang Abdullah bin Rawahah duk teringat tu. Isteri dia dengar tu sama menangis balik. Dua-dua sama menangis balik. Itu tuan-tuan hadis tu. Allah Akbar. Baik, itu satu. Yang kedua ialah kita bincang akidah sikit, juga tafsir. Apa maksud masuk di sini? Saya beri gambaran awal tadi, ulama khilaf dan sebagainya, kepada tiga pandangan. Yang pertama, dukhul, iaitu benar-benar masuk. Kita semua akan betul-betul akan masuk neraka. Dan sehingga pada hari ini ada pandangan ulama masa kini pun berpandangan begitu, mengambil pandangan itu. Antaranya Syekh Al-Amin Al-Shanqiti dan lain-lain, saya tak ingat, tapi ini perbincangan moden masih lagi ada. Maksudnya kita semua Muslim, kafir apatah lagi, akan masuk neraka. Dan itu macam mana? Apabila kita masuk neraka, adakah kena terasa azab ni? Tak. Ini dihuraikan, kita akan masuk neraka sebagaimana Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Dan ini antara hikmah disebutkan kisah Nabi Ibrahim dilemparkan dalam api. Apa yang terjadi? Kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Api itu jadi sejuk dan nyaman bagi Ibrahim. Dia duduk dalam api, diselimuti api, tapi tak rasa kepanasan, kedahsyatan api itu. Jadi hal yang sama, orang Islam nanti akan masuk neraka, akan tengok api menjular, keadaan dahsyat, tapi mereka sini tidak, kita sendirilah tidak merasai itu sebagai Nabi Ibrahim. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, maksud warid atau ke situ itu maksudnya bukannya masuk, betul-betul masuk, tapi murur iaitu lalu. Dan ini pandangan yang agak kuat juga, dan yang lebih ingat ada dalil-dalil yang lebih nampak menyokong itu, iaitu sebagaimana ini dikuatkan dengan hadis-hadis sirat, hadis-hadis kita melintasi titian sirat. Ini ada hadis ini menjelaskan maksud ke situ, iaitu orang beriman dia bukan betul-betul masuk, tapi dia lalu di situ, iaitu lalu atas titian sirat dengan kadar iman, kadar cahaya masing-masing. Ini perbincangan akidah lah. Kalau kita boleh buat ulang kaji macam mana keadaan setiap orang itu berbeza apabila melalui titian sirat. Ini kita kena berdasarkan hadis-hadis lah. Saya tengok di pesta buku, tak adalah duk belik tengok buku-buku tentang akhir zaman, timeline tu, buku yang popular bukan ni. Kadang kandungan itu populis, tidak
ditulis orang-orang bukan orang dalam bidang, lalu tidak ada disiplin, dicampur adukkan benda tu. Walau ini benda akidah, benda ghaib, mesti just berpada dengan nas-nas yang sahih sahaja. Apabila kita kembali kepada nas yang sahih, kita akan nampak cukup dah keadaan yang pelbagai manusia itu masuk melalui titian sirat kan. Untuk ni boleh ulang kaji lah. Antara duduk teringat ada orang dia kita akan melintasi neraka sirat itu dengan kadar nur, dengan kadar cahaya yang dibekalkan, dan cahaya itu malak ke terangnya, besar ke kecilnya adalah berdasarkan iman kita. Ada orang besar nampak orang lain bertumpang, ada orang kecil, bahkan ada orang cahaya di hujung ibham, di hujung apa ibu jari dia. Hujung ibu jari dia nak berpandukan, nak bergerak tu ke depan. Kejap nyala, kejap padam. Apabila nyala dia berjalan. Apabila nyala dia qadamah, dia berjalan. Apabila cahaya tu padam, qamah, dia berhenti, tak boleh gerak ke mana. Ini keadaan pelbagai Allah. Kita tahu mungkin kita, mungkin saya, kita tahu Allah alam. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga yang menyebut bukan lalu, bukan apatah lagi masuk, tetapi sekadar tengok, nampak di situ. Pergi ke situ, pergi tengok. Oh, boleh menyaksikan. Itu pandangan ketiga. Ada pun pandangan keempat mengatakan tawakuf. Kita tak boleh nak tentukan benda tu. Kita faham begitu sahaja. Wallahu a'lam. Itu cerita dia. Saya berhenti setakat ni, saya serah pada pengurusi. Saya buka kepada perbincangan dari perkongsian daripada jemaah yang lain. Bismillah. Wallahu a'lam. InsyaAllah berbaki ya dalam 15 minit lagi. Ustaz, satu dari saya cuma nak kenal watak Mubashir ni. Isteri pada Zaid bin Harisah tadi saya cakap kan? Ya. Isteri yang sebelum Zainab Jahsy ke selepas Aiman ke macam mana? Menarik soalan tu. Dan jawapannya tak ada. Sebab tu soalan yang sama juga saya ni. Saya terhenti untuk mencari. Sebab dia begini, kita dalam proses pencarian tu, bila kita cari-cari dengan kadar yang kita patutnya jumpa lah ni, dengan buku-buku, dengan masa dia, tapi tak jumpa juga, maknanya kata ni perlukan extra effort, perlukan orang kata second round untuk mencari. Jadi setakat ni tak tahu untuk nak susun timeline. Sebab Zaid bin Harithah, isteri dia tadi Zainab binti Jahsy, Nabi, kemudian bercerai, nikah Nabi. Dan jangan lupa juga isteri Zaid bin Harithah juga Aiman. Ya. Yang saya terlintas tu, ke Aiman juga dipanggil Mubashir. Mungkin ada perkataan. Bukan, orang lain. Mubashir ma'ruf. Dia tokoh tersendiri. Mubashir bin Amru bin Ma'rur. Ayah dia seorang sahabat Nabi. Dia orang ma'ruf terkenal. Tidak ada isu. Dia bukannya Aiman kan. Dia duduk era mana ni Ustaz? Era Aiman ke era Zainab Jahsy? Yang tu je dulu. Tak tahu juga. Dia orang Ansar. Kalau kata Aiman dengan Zainab dia orang Mekah, orang Muhajirin. Dia orang Ansar, orang tempatan. Itu dipanggil Mubashir Al-Ansariyah. Okey, maknanya ini zaman Rasulullah di Madinah ke atau Nabi di Madinah. Okey. Kena explore lagi lah Ustaz. Nak kenal watak ni, masya-Allah. Soalan sangat menarik. Alhamdulillah. Ada soalan lain? Assalamualaikum. Ada soalan tak? Sila. Atau nak tambah? Bismillah. Saya tak nak tambah, tapi saya ya. nak tanya berkenaan dengan perkataan insya-Allah tu. Kan tadi Ustaz cakap dekat dalam hadis ni insya-Allah tu bukannya macam insya-Allah kita kan, insya-Allah yang pasti kan? Betul. Bagaimana pula dengan dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang bila kita ada orang sakit, kita akan cakap kat dia la ba'sa tahuran insya-Allah. Insya-Allah tu sama juga konsep dia. Sama. La ba'sa tahur insya-Allah. Orang dengar tu orang confident. Kita cakap pun untuk confident. Bukan la ba'sa tak apa, insya-Allah sihat, insya-Allah sihat. Kita sebut dalam hati tu dalam keadaan insya-Allah Allah bagilah, tak bagi tak. Baliknya kita sebut itu dengan keadaan confident Allah akan bagi. Confident orang dia sihat.
Walaupun hakikat nanti berlaku kemudian, itu insya-Allah lah tu sebenarnya insya-Allahnya. Tapi kita kita berharap yang seyakin-yakinnya Allah bagi. Allah pasti akan siapkan lebih kurang. Sebab itu adab berdoa begitu. Ud'ullah wa antum mustaqinuna bil ijabah. Doa kepada Allah dan keadaan kamu yakin Allah kabulkan. Begitu. Soalan yang bagus. Terima kasih La Ustaz. ba'sa tahuran insya-Allah. Dia untuk yang pasti. Yang lain ada soalan ke? Atau perkongsian? Sila. Kalau tak ada Ustaz, saya kan bila baca tajuk hari ni tadi mula-mula Hafsah Pertikai. Ni saya terus macam zoom in dia, ni antara komunikasi yang berilmiah jugalah maknanya. Dan hari ni bila Ustaz jelaskan lagi tentang hadis ni, sampai part lantas Nabi memarahi. Kat sini memang pun nampak dua-dua sangat berilmiah, sebabnya keberanian Hafsah mempertikai tu maknanya dia ada ilmu kenapa dia cakap macam tu, tapi dia tak melenting pun bila Rasulullah memarahi tu kan. Masih duduk dalam zon komunikasi yang baik, perbincangan yang baik sampai nak penjelasan yang jelas. So Rasulullah pun sambung dengan penjelasan yang baik tu walau dalam zon memarahi. Pada saya kat sini pun saya kena belajar, makna isteri tak boleh assume terus kalau husband marah tu bukanlah marah yang blame, tapi cara Rasulullah ni menegaskan dalam zon marah yang kau kena tahu sampai habis, tak boleh simply berkata ni kan. Tapi dari side isteri pula Hafsah menunjukkan yang dia stay, dia tunggu sampai dia rupanya ada di penghujungnya penjelasan yang macam ni. Kat sini tak tahu lah yang saya belajar, maknanya dalam komunikasi suami isteri ni jangan terus buat konklusi di pertengahan. Tunggu dengar, amati dan akhirnya dapatlah satu keputusan yang baik. Wallahualam Ustaz. Betul. Dan tak tahu orang lain, tapi untuk bagi seorang suami, bukanlah kita menggalakkan. Kalau isteri boleh bagi pandangan yang berlainan, ya peringkat awal kita ni, tapi dia macam bukan berkeras, tapi dia ada pandangan, dan pandangan itu berdasarkan tadi bukannya emosional tapi ada fakta dia. Suami akan lagi respect. Macam kita di pihak pekerjaan pun begitu. Bos dia ni lah, tapi apabila dia pekerja dia yang berani memberi pandangan lain, yang kedua yang pada peringkat awal nampak bertentangan, pembincangan tu jadi dia tak apa. Akhirnya bos dia tambah respect, tambah hormat pada orang tu berbanding daripada pak turut. Itu kesan dia. Dan kalau saya tambah Sayyidah Hafsah daripada hadis ini dan hadis-hadis yang lain, kita akan terbentuk dalam fikiran kita profil Sayyidah Hafsah. Dia seorang ilmuwan. Sebelum ni kita nampak Ummu Salamah sahaja. Tak, dia antara yang ilmuwan. Antara kita sebut tu kenapa? Tengok kalau kita baca Asam Garam buku yang kedua, Nabi lorongkan dia, Nabi minta dia belajar jampi semut, ada jampi semut. Nabi tak suruh orang lain, Nabi minta dia jampi semut. Jadi ada yang Nabi suruh ni, dia kena dengan prestasi ataupun kemampuan orang tu. Itu satu. Yang kedua, di hujung nanti kita tengok yang akan pegang mushaf Al-Quran tak ada orang lain, Sayyidah Hafsah. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar mula-mula kumpulkan Al-Quran, mushaf Al-Quran. Dan tak lama Sayyidina Abu Bakar, 2 tahun sahaja kan, yang projek pembukaan Al-Quran tu, dia pun meninggal, diambil alih oleh Sayyidina Umar pegang. Baik. Sayyidina Umar pegang mushaf Quran induk, itu mushaf Quran yang dia rujukan seluruh umat Islam pada ketika itu. Sayyidina Umar pegang. Masa di hujung hayat dia kena tikam kan. Dia kena tikam kena ni, Sayyidah Hafsah dia mengeluarkan syair yang ajaib tentang pembunuhan ayah dia. Itu perbincangan lain lah. Baik. Dia wasiatkan. Sayyidina Umar dia wasiatkan beberapa perkara. Antaranya yang diwasiat, mushaf ini aku nak Hafsah yang jaga. Hafsah anak dia, isteri Nabi SAW, anak yang pegang. Baik. Orang bincang, kenapa Hafsah? Kenapa tidak ketika itu ada tokoh
lelaki, iaitu adik dia, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ulama besar. Kenapa tak wasiat beri kepada anak dia Abdullah bin Umar yang merupakan tokoh ulama lebih menonjol, tapi bagi kepada Hafsah. Bukan semata-mata dia tu Ummul Mukminin, sebab daripada Ummul Mukminin juga, tapi dia orang yang menguasai Al-Quran. Sebab memang dia layak untuk pegang tu, bukan sebab dia anak Umar mau bagi kat dia. Kalau ada anak, ada anak yang lebih layak, Abdullah bin Umar pada pandangan ni. Tapi tengok-tengok dia orang yang menguasai Al-Quran, hafal. Bahkan, ni saya tak jumpa riwayat, tapi dirumuskan antara sahabat yang hafal penuh Al-Quran pada hayat Nabi, tak ramai, ada beberapa orang saja. Dan the only perempuan yang hafal penuh Al-Quran pada zaman Nabi adalah Hafsah. Dahsyat ni. Cuma rumusan itu saya tak boleh nak, saya sebut sekadar ni, tapi saya nak kena buat disclaimer. Saya tak jumpa riwayat yang menjadi sumber yang menyokong kenyataan itu. Tapi kalau betul dan sangka baik, kita tengok, kalau betul, kalau itu pun tidak pelik lah. Dia menunjukkan dia orang yang ni, kata. Dia ilmiah, dia menguasai Al-Quran satu. Yang kedua, dia ialah bukanlah one of a kind, tapi perempuan yang sangat jarang yang pandai menulis. Pandai menulis pada zaman Nabi SAW. Laki, memang jangan. Kalau lelaki ni boleh menulis zaman Nabi tu kira dah hebat lah. Al-Kamil, gelar Al-Kamil, orang boleh menulis. Itu pun tak ramai. Perempuan lagi lah tak ramai. Tapi ada seorang dua, dan seorang dua itu antara setelah Hafsah. InsyaAllah sangat-sangat ni. Jadi kita kumpul riwayat ni, kita dapat satu profil setelah Hafsah. Wanita kalau pada hari ni lah, tak boleh bayangkan. Ni level-level profesor ni, perempuan profesor, perempuan yang ni. Dan ini antara kepelbagaian Ummul Mukminin. Wallahu'alam. Masya Allah, dapat input menarik tentang Hafsah pagi ni. Ustaz, sikit Ustaz, ada tak recommendation tentang buku-buku yang diperincikan? Satu buku, satu Ummul Mukminin. Dah ada ke tak ada? Saya cuba cari dekat Ipoh baru ni, tak ada. Mungkin stok habis ke, dia dah hantar balik ke, cetakan tu dah terlalu lama ke. Dia kata, yang so far saya tanya, yang peniaga tu kata memang tak ada. Dia jawab macam tu, tak bersungguh pun. Tapi tak tahu lah, saya macam percaya dengan tak percaya. Setakat yang saya tanya ni, duk terbayang, ada dah sentuh pasal, bukan semua tapi Siti Hafsah ada, Siti Aisyah ada. Yang Indonesia pun ada, rasa Indonesia lagi lengkap. Bahkan saya pergi Mekah itu pun, yang tu ada semua. Jauh sangat, dekat pesta buku Syalam ada tak? Ya, saya tak tahu habis, tak beri perhatian, tak tahu. Yang perasan Siti Aisyah ada. Penulis kita ke? Melayu, bahasa Melayu. Cuma Khadijah ada tak Ustaz? Khadijah pun ada. Cuma saya rasa saya pernah nampak buku Khadijah. Saya nak sebut cuma ni, bukan nak ni, tak boleh. Bukan ni tak boleh, bukan yang kena ikut ni. Cuma saya belik-belik setakat ni tak ada yang saya sendiri puas hati lah kat sini. Ustaz kena buat lah Ustaz. Itu panjang cerita. Yang jumpa Aisyah dengan Sayyidatina Khadijah saya pernah jumpa. Tapi saya tak miliki lah lagi. Cuma yang lain-lain ni bila kita dah explore kan, dia cuma atas nama je ataupun dia akan combine dalam satu buku tu 3 kisah yang macam dah biasa sangat kita dengar. Sebab riwayat mungkin tak banyak tu, jadi tak nak ni tu. Tetap buku. Sebab riwayat tak banyak, paling tak banyak Juwairiyah tak banyak, Mariah tak banyak, satu dua. Dia kena combine. Tetap begitu, kena disiplin tu saya tak. Dah lah tak banyak ataupun banyak, tetapi penceritaan atau penulisan itu tidak berdasarkan nas, dia goreng tu banyak. Kemudian kalau yang ni pergi tambah-tambah emosi lagi, tak kena, kita tak boleh nak bermudah-mudah begitu. Allahu Akbar. Kena buat lah satu Ummul Mukminin satu buku. Tu tajuk saya ke dalam surah 300, tajuk ke berapa ratus dah tu. Tak pergi sampai guliran ke tidak. Saya doakan dipermudahkan dan terhasil insya-Allah. Amin. Satu buku saya dah nak kongsi. Satu skrip saya sebut dalam 70%. Skrip tu saya siap tapi tak tahu terbit ke tidak, iaitu berkenaan dengan Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Masya-Allah. Sangat-sangat mengagumkan.
sebab riwayatnya banyak. Dia dengan Sayyidatina Aisyah tu boleh buat satu buku yang buku-buku yang tersendiri. Sayyidatina Asma lagi pelbagai kisah dia lagi, maksud lagi rencam berbanding adik dia. Sayyidatina Asma kakak kan. Cuma itulah, dia nama tidak sebesar Sayyidatina Aisyah dan Khadijah. Kalau siap pun mungkin tak berapa ni kan. Dan Jangan Ustaz, siap kan Ustaz? Siap kan? Saya nak. baru seorang dia tak cukup tak ada. Tak apa, insyaAllah kita boleh hidup kan dengan jalan dengan sirah. Mungkin benda lain saya nak masukkan dalam buku Sanggara 4 tu sekali. Sebab kisah Sayyidatina Asma ni sebutnya macam sangat pelbagai dan berkaitan dengan rumah tangga beliau pun sangat menarik, teruji. Dia suami Zubair bin Al-Awwam tapi dapat suami yang garang. Suami dia garang, bergaduh, pernah pukul dia, anak dia. Ini realiti. Anak dia Abdullah bin Zubair sampai bergaduh dengan ayah dia, mengapa pukul mak aku? Ini realiti. Dan Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam tu tak sahabat Nabi yang dihormati tapi sikap lah dia. Dan hujung usia dia bercerai, mereka bercerai. Oh, ya ke? Masya Allah. Jadi ini asal garam rumah tangga sahabat Nabi bagi saya, ya Allah, sangat-sangat ni. Ustaz teruskan menulis Ustaz. InsyaAllah. Sebab dia akan ada rentetan. Sebab Ustaz dah buat kuliah asam garam tentang Rasulullah dengan umum ini. Itu para sahabat yang dekat dan juga saudara-saudara dekat. Dia akan terus Ustaz. Ustaz boleh bawa terus kitab-kitab ni. Itulah doa lah. Masa kalau saya boleh duplicate diri saya, okey, seorang tulis asam garam, seorang tulis Madinah, seorang tulis tu boleh. Ni nak berjaga booth pula ni. Satu lagi Fatimah binti Asad tu. Saya sangat mencari kau dapat khusus perjalanan kisah dia Ustaz. Ya Allah, saya sangat nak kenal. Tak ada riwayat, tak banyak riwayat tentang dia. Tak masalah. Cuba kumpul Ustaz. Mungkin boleh masuk juga dalam Sanggara 4. Saya dah pernah usaha kumpulkan. Tu yang duduk dalam buku yang ketiga tu, setakat itu sahaja. Masya Allah. Terima kasih atas segala usaha. Tadi ada dengar suara Puan Noli, macam suara Puan Noli. Ada tanya? Assalamualaikum Ustaz. Maaf. Ni nak tanya pasal insya-Allah tadi. Bila apa jawapan yang sepatut kita beri kalau kita tak pasti dan kita rasa kita tak nak pergi? Cakap lah. InsyaAllah tu. Jaga insyaAllah. Tu macam kita sedapkan hati. Satu Jangan lagi kita satu tu yang tak pasti, makna masa tu bukan masa yang terdekat, masa yang agak lama sikit kan. Kita pun tak tahu boleh ke pergi ke tak pergi kan, tapi kita jawab insyaAllah. Itu yang keadaan berlaku tu saya sebut tadi. Kalau bagi saya elakkan menggunakan insya-Allah sebab dia dah lari daripada asal sebutan insya-Allah itu. Dia untuk peneguhan keazaman, itu asal insya-Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wada illa an yaqul insya-Allah. Dia untuk itu. Tapi untuk benda yang tidak pasti kita tak guna insya-Allah tu. Sebab tadilah kita asal cerita untuk nak sedapkan. Sebab dia jangan guna sebab begini saya kata. Tak nak apa-apa perbuatan di kita ini yang baik alhamdulillah, tapi yang tidak baik itu dia bawa image kesan kepada agama kita. Macam saya bawa kereta lah contoh tu bagi kopiah. Tiba langgar lampu merah kan. Banyak kali juga langgar lampu merah tu. Lepas tu kita buka kopiah siap-siap. Buka kopiah. Tak ada ustaz bagi kopiah ni. Buat kita salah-salah. Tapi kalau tidak membawa kepada mencemarkan agama. Jadi kembali kepada insya-Allah benda yang tak pasti kita ni. Kalau saya tak sebut insya-Allah. Kita sebut ini jadi boleh datang ke tak Ustaz? Tengok keadaan. Dah betul nak bagi yakin tu macam mana, tapi elakkan sebut insya-Allah itu. Melainkan betul-betul kita saya cuba datang. Nak tahu lah nak cadar macam mana orang kita cadar. Betul. Ni kita memberi harapan, kadang sakit lagi bagi orang yang beri harapan tapi tengok dia melanggar, kata dia tak harapan, itu saya lagi sakit daripada orang yang dia bagi tahu awal dia tak dapat datang. Kita terasalah ketika itu, tapi kemudian kita lebih jujur, kita lebih hargai atas kejujuran dia. Saya sampai pada hari ni, kalau saya lah ada orang kawan-kawan yang kita mak dah apabila kita nampak memang tu perangai dia. Dia ni
awal dia baik dia selalu memberi harapan tapi kita tahu harapan tu akan dimungkiri jadi lama kelamaan cok dah kawan yang tak percaya kalau dia nak ni datang tak ada tak apa sampai begitu kata tak ada berbanding dengan orang yang kita tahu dia lurus dia jujur dalam bab ini bab janji bab ini dia tak dapat datang tak dapat datang 50-50 cakap tak dapat datang dan kalau dia dapat datang itu lagi Allah kita akan lebih hargai saya tak yakin lah saya dapat datang tak lagi saya akan cuba gini kita pun tak apalah tak banyak tiba dia datang lagilah saya rasa okey ni orang ni betul committed dia cakap tadi dia nak sangat tapi dia sendiri rasa tak yakin tapi ni duk suruh ni datang ni asal 50-50 yang tu saya lagi respect wallahualam. Ustaz, ada soalan ni Cik Rum. Maksud Ada lagi yang kat luar sila. Sekejap Azina. Maksud konteks kegunaan insya-Allah tu maknanya kita kena pasti yang kita boleh datang lah, baru boleh kita sebut insya-Allah. Benda yang kita nak buat, benda yang kita betul nak buat, benda kita yakin kita boleh buat tapi kita sadarkan pada Allah insya-Allah. Insya-Allah. Maknanya kan itu dia punya ni. Dengan izin Allah lah kalau tak jadi maknanya bukan kita niat untuk tidak buatnya lah. Betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okay Ustaz. Ustaz ni soalannya Ummu Mubashir. Nama sebenarnya Hamimah binti Syafi'i. Ya. Syafi'i. Saya tak ingat tapi kalau sebut tu saya terlintas betul antara nama dia ada khilaf nama dia. Okey, baik. Moga puan yang bertanya, Puan Nur Rahwi, jelaslah dengan jawapan Ustaz. Allah insya-Allah. Yang lain ada lagi ke? 9.23. Dah terlajak masa dah, curi masa Ustaz dah. Tak apa. Tak ada apa dah kot ya? InsyaAllah. Alhamdulillah kupasan yang baik hari ni. Sebelum saya serahkan Ustaz untuk baca tasbih kafarah sedikit, saya war-warkan untuk kuliah seterusnya petang ni Ustaz. InsyaAllah kita akan bersama dengan Ustazah Hajar Nuriyah binti Haji Kasmuri. Sambungan kitab Fiqh Mazhab Syafi'i jilid 1. InsyaAllah bertemu kita pada jam 5 petang nanti. Apa pun saya memohon maaf mewakili tim Gemenur Iman. Saya Puan Nazrina Abu Bakar. Andai ada ketidaksempurnaan sepanjang kuliah duha kita berlangsung pada pagi ni, InsyaAllah kita akan teruskan dengan pengajian petang ni. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih atas semua perkongsian Ustaz tentang Hafsah pertikai apa yang Nabi kata. Ada pelajarannya lebih-lebih lagi dalam hubungan suami isteri insyaAllah. InsyaAllah Ustaz kita akan bertemu lagi minggu hadapan. Ustaz tak ke mana-mana kot ya. Kita akan bertemu pada hadis yang ke-21. Saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah duha kita pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua.